Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kepada semua sahabat-sahabat kita yang sentiasa berada di ruangan-ruangan di Facebook. Okey, yang berlega-lega di Facebook. Mungkin ternampak kita punya live pada petang ini. Selamat datang ke Sembang AM Volume 2 version nombor 2 pada hari ini, pada tahun ini, yang kali yang kedua, episod yang kedua. Seperti lagi bersama dengan saya, Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya moderator yang masih lagi dicalonkan untuk Sembang AM pada musim ini, iaitu Akmal. Bersama dengan saya Akmal seperti biasa untuk kita membincangkan topik-topik yang cukup menarik, dan kita akan membawakan speaker-speaker ataupun tetamu-tetamu yang cukup istimewa di mana kita akan bersiaran secara online dan secara live. Okay? Sebelum tu kita nak minta anda semua yang baru join, yang baru tengok, okey, jangan lupa klik like, komen dan juga share. Anda juga boleh share ke 5 grup public, dan bila anda komen dia akan naik badge kat situ, share. Kalau anda selalu komen, selalu like dan sebagainya, anda akan naik top fan kat situ. Okey? Dan anda juga jangan lupa follow kita punya media-media sosial. Iaitu Olive House Central Region, itu Facebook. Anda boleh follow kita punya di website www.olivehouse2u.com. Anda boleh follow di YouTube Olive House to You, dan juga anda boleh follow kita Instagram di Olive House to You. Alright. Terima kasih kepada Olive House Central Region selaku kita punya sponsor pada hari ini, tempat rancangan dan sebagainya. Dan pada hari ini, sebelum tanpa kita melengahkan masa lagi lah, nak sembang-sembang panjang pun tak kena, hari ini kita nak menjemput speaker kita yang seterusnya untuk minggu ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik Syamila, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Akmal sihat walafiat insya-Allah. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Kak Cik bersiaran daripada mana ni? Boleh tahu sikit? Daripada Pasir Mas, Kelantan. Pasir Mas, Kelantan. Kelantan. Kelantan okey ya, kata banjir dan sebagainya tu ada terkesan tak? Alhamdulillah beransur pulih, tapi kawasan ni tak terkesan lah. Kawasan Pasir Mas ni tak terkesan. Oh, cuma yang area-area dekat sungai tu ada terjejas sikit lah. Dan juga di sungai Musang, maksudnya? kan? Sungai maksudnya? Di belah-belah macam di Gua Musang ada yang terkesan, dan belah-belah sini dekat Tambatan Diraja tu adalah terkesan sikit lah, air sedikit naik lah. Kak Cik mungkin berada di bandar Pasir Mas. Ya, lebih kurang lah. Dekat dengan Kota Baru dah. Okey. Tinggi, kawasan ni agak tinggi. Okay. Alright Kak Cik. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Cik kerana sudi untuk meluangkan masa dengan kita pada petang ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, Kak Cik Syamila ni adalah salah seorang, tak apa, nanti kita tanya Kak Cik Syamila. Okay. So, seperti biasa Sembang AM ni kita akan berkongsi ataupun sembang santai ya, sembang santai bersama dengan tetamu-tetamu undangan pada setiap minggu, insya-Allah setiap hari Khamis jam 4 petang ataupun 5 petang, lebih kurang macam itulah. Tapi buat sekarang kita masih stay untuk jam 5 petang. Okey. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh lah Kak Cik follow kita, sahabat-sahabat kita, mungkin sahabat-sahabat Olive House, AJ Olive House mungkin dah kenal Kak Cik Syamila, tapi mungkin yang lain orang kata rakan-rakan Facebook yang lain belum lagi mengenali Kak Cik Syamila. Dipersilakan untuk memberikan orang kata background Kak Cik. Kenalan sikit lah, okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat Afiat Consultant dan semualah yang mengenali ataupun yang belum mengenali Kak Cik. Kak Cik Syamila ni sebenarnya satu branding yang diberikan oleh keluarga Olive House juga. Okay, nama asalnya, nama betulnya Nur Syamila binti Romli. Berasal daripada sinilah, Pasir Mas, Kelantan. Anak sulung daripada 9 orang adik-beradik, dan background studinya adalah bidang Quran dan Sunnah, Universiti Malaya, kemudian master di UIA, dan bidang kajian di UIA adalah berkaitan dengan zaitun. Tapi tak ada masalah, hari ini kita sembang berkenaan dengan Habatus Sauda pun tak ada masalah. Sekarang Kak Cik dalam persediaan untuk menyambung pengajian PhD dan juga salah seorang Afiat Consultant. In case nak dapatkan produk di Kelantan ni, bolehlah telefon, mesej. Setakat tu sajalah. Dan Kak Cik aktif lah menyampaikan antara speaker lah untuk Olive House ni, menyampaikan kursus kepada para ejen
dan training lah, insyaAllah. Takat tu saja. Okay, Kak Cik punya, kalau rakan-rakan Facebook kita yang nak mengikuti perkembangan Kak Cik Syamila di media sosial, bagaimana dia orang nak boleh follow? Facebook, boleh follow di Facebook, yes, Facebook Syamila Romli. And then boleh follow juga. Sekarang kita buat banyak sesi live lah. Kalau awal tahun baru ni kita buat hampir setiap hari. Kecuali bila Kak Cik ada training ataupun talk tu mungkin selang 2-3 hari lah. So kita ada topik-topik yang menarik. So boleh follow dekat Syamila Romli Facebook, IG on the way. Alright, jadi boleh follow Kak Cik Syamila. Kak Cik Syamila ni bukan orang kata bas calang-calang, bukan biasa-biasa. Bab zaitun, bab nutrisi, memang padu lah kan. Bakal doktor lah Kak Cik, bakal doktor. Amin, amin. Bakal doktor. Akan menjalankan pengajian dalam peringkat PhD. Kita doakan semua Kak Cik Syamila akan bergelar doktor nanti satu hari nanti. Okay. Baik, kita nak baca komen Kak Cik. Kak Cik dah masuk ke belum? Kita punya Facebook ya. Dah tengok-tengok dah tengok dah. So dekat sini, Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam daripada Suharfah Mio. Kita ada Tifah Sulaiman, Zaini Sudin is watching. Terima kasih Ustaz Zaini. Muhammad Faizwan Syah, nasi kerabu nasi kerabu. Kita datang ni ya, Pasir Mahboh. Tuan Zaki pun bersama dengan kita. Assalamualaikum Kak Cik. Assalamualaikum Cik Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih kepada anda semua yang join kita pada petang ini. So jangan lupa untuk like, komen dan juga share sebanyak yang mungkin. Kita nak sebarkan lagi kita punya live pada petang ini. Dan sebelum tu, tadi kita baru saja lepas mengikuti siaran siaran live Agrotech episod yang ketiga. Padu di RTM TV1 sebentar tadi, iaitu rancangan yang ditaja sepenuhnya oleh Olive House dalam slot program Agrotech TV1. Tadi kita tengoklah tadi dengan Dr. Zubaidi, dengan minyak batu soda, dengan madu, dengan coko, Olive House dan sebagainya. Okey, tapi pada hari ini Ustaz Rozi Rejab bersama dengan kita. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rozi. Alright, okey. Pada hari ini kita nak membincangkan pihak production memberikan kepada saya Kak Cik, iaitu tajuk kita, iaitu kita nak tahu keistimewaan minyak habatus sauda. Habatus sauda ni kita kebanyakan orang dekat luar sana dia mengenali dengan lebih dari bentuk biji-biji lah. Biji-bijian kan. Biji-bijian dalam bentuk fizikal, objek dan sebagainya. Tapi untuk dari segi tekstur, dari segi minyak ataupun minyak lah kan, minyak habatus sauda ni orang kata orang yang kurang familiar. Dan tiba-tiba Olive House keluarkan minyak habatus sauda. Habatus sauda dalam bentuk cecair ni. Jadi minta Kak Cik untuk huraikan dulu. Kenapa minyak habatus sauda? Kenapa habatus sauda ni boleh jadikan minyak? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan yang sangat baik tadi, sebenarnya habatus sauda dan masyarakat kita lah, khususnya di Malaysia ni sebenarnya dah biasa. Seperti mana yang Akmal cakap tu, dah biasa dah dengan habatus sauda. Cuma mungkin khusus khasiat dia ataupun kenapa kena ambil minyak dan yang tu yang kita belum familiar. Dan kalau kita tengok habatus sauda ni sebenarnya antara tumbuhan yang sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kajian dunia daripada 300,000 spesies tumbuhan herba yang ada di dunia ni, habatus sauda adalah antara ranking yang tertinggi, yang teratas yang mana orang ada buat kajian. So dah terlalu banyak kajian yang menunjukkan habatus sauda ni mempunyai khasiat yang pelbagai, namun khasiat itu lebih tinggi sekiranya kita ambil dalam bentuk yang minyak extraction. Maksudnya sama ada kita rebus ataupun kalau daripada olive house ni kita water extraction kan, ethanol extraction, kita ambil minyaknya lah daripada biji habatus sauda. So khasiat dia tu lebih tinggi berbanding dengan kita ambil biji dia saja. So better kita ambil yang dalam bentuk seperti mana yang kita keluarkan lah dalam bentuk minyak. Macam tu. Okey, so minyak ni orang kata bila dia dalam bentuk orang kata cecair ni, dia lebih serap lebih cepat ke macam mana Kak Cik?
Okey, kalau diikutkan begitulah antara kelebihan utama sebab tubuh kita orang kata lebih bertindak dengan lebih cepat terhadap makanan yang berbentuk cecair. Okey, sama juga Oh. bagi macam batu saudak kan. So kalau kita nak ambil pun lebih mudah, and then bahan aktif dalam batu saudak tu pun kita dapat orang kata dengan lebih banyak lah, sebab kalau kita ambil biji kan, kita pun tak tahu macam mana nak sukat, berapa biji nak ambil. Tak ada orang nak sanggup nak kira biji-biji tu. So cara untuk kita nak pengambilan tu pun kita lebih efektif sebab kita boleh measure dengan lebih tepat lah. Maksudnya dalam berapa ml dan sebagainya. So kita pun bila kita tengok kepada kajian-kajian, sebenarnya habatus sauda bukan sahaja untuk kita makan saja, tapi untuk luaran pun sangat-sangat banyak khasiat. Dan kalau dalam kisah para sahabat dan sebagainya, contohnya untuk rawatan selsema, biji tu walaupun waktu itu tak ada lagi extraction yang liquid ni, tapi biji tu dihancurkan. Dihancurkan kemudian dititikkan minyaknya ke dalam hidung lah untuk yang treatment untuk selsema, yang jenis bersin, yang jenis resdung. Itu antara treatment yang memang orang kata valid lah daripada kisah para sahabat lah dalam berubat dengan habatus sauda ni, biiznillah. Oh, betul. Minyak batu sauda. Okey, minyak batu sauda ni ada orang tanya, dia sesuai untuk golongan yang macam mana? Dia ada terbahagi kepada golongan yang tertentu je ke? Semua orang boleh pakai ke? Macam mana? Okey. Sebelum kita pergi kepada boleh pakai golongan tertentu dan sebagainya, suka untuk kita tengok dulu habatus sauda ni dia adalah dari sudut yang macam mana. Okey, kalau dalam kajian-kajian terkini, contohnya satu kajian tahun 2019 berkenaan dengan pemakanan yang berkaitan dengan habatus sauda ni, dia adalah boleh dikira sebagai kategori makanan yang bernutrisi tinggi, juga boleh diambil kira dari sudut medical properties dia. Maksudnya dia ada kelebihan dari dua-dua sudut. Okay, so kalau kita tengok kepada situasi kita pada hari ini, sebenarnya kalau ikutkan 6 bulan ke atas, maksudnya baby yang start makan tu sebenarnya tak ada masalah untuk start consume habatus sauda ini dengan ilmu yang betul lah, maksudnya dosage-nya. Sebab tu bila kita gunakan dropper kan, macam siapa yang ada habatus sauda kat tangan kan, so bila kita ada dropper ni sebenarnya, maksudnya penggunaan tu kita jangan rigid kepada minum saja, kepada makan saja, tapi kita kena faham khasiat yang ada pada herba ni, dia menyeluruh. Maksudnya kalau baby 6 bulan lah kita share kat sini kan, sebelum ada soalan, kalau ada soalan. Betul, kalau ada soalan. Kan boleh terus tanya kan. Application untuk luaran ni sebenarnya ramai ibu bapa yang terlepas pandang. Sebagai contoh, untuk kita ikhtiar kuatkan imuniti tubuh dan untuk kesihatan kulit, sebenarnya sangat bagus untuk kita apply habatus sauda ni kepada kulit, dengan kita boleh campurkan dengan medium lain, minyak medium lain, contohnya olive. Biasanya Kak Cik buat untuk anak-anak, Masya Allah, tabarakallah, kulit sangat sihat. Dan memang boleh kira lah setahun tu ada kot sekali demam, 2 kali pun susah, dengan izin Allah. Tapi antara ikhtiar kita lah, ni antara kaedah rawatan yang diajarkan oleh doktor-doktor lain juga, bila kita tanya boleh apply dan sebagainya, dan terbukti dalam research yang latest memang kita boleh apply. So jangan lupa, contohnya kan kita ambil dalam 1 ke 2 sudu besar olive ni, minyak zaitun ni, and then kita apply sekitar 3 ke 5 titis habatus sauda, gunakan dropper ni. So kita boleh apply. Kalau untuk baby sebenarnya, buatlah sapuan ke seluruh tubuh at least 1 kali seumur hidup. Memang dalam pantang Kak Cik dah buat dah untuk anak-anak. Memang sapu seluruh tubuh kita, lurutkan, sapukan dengan habatus sauda dan juga minyak zaitun. Sapu asing-asing ke nak gabungkan? Campur. Oh, campurkan. Blend, yes. Blendkan keduanya and then sapukan ke seluruh tubuh sebagai ikhtiar. Sebab zaitun tu pun kita ada khasiat yang barokahnya dan macam-macam lagi, kelebihan yang pelbagai. So kita combinekan dengan syifa tu supaya untuk kita ambil khasiat yang maksimum daripada minyak. Sama juga kalau anak-anak kita batuk, demam, sesama lagi kita di musim wabak pandemik COVID-19 ni sebenarnya. Habatus sauda ni ramai yang tak sedar dia bersifat panas kering, yang mana panas kering sesuai untuk penyakit yang bersifat sejuk. Contohnya batuk, kita di musim tengkujuh musim hujan ni, Masya Allah, untuk yang jenis batuk, selsema, maka antara kelebihan yang ada adalah pada
herba habatus sauda ni. Memang sangat istimewa lah. Memang sangat So istimewa. kalau yang tu kalau untuk golongan yang baby apa semua kita boleh Ya, boleh. buat sapu, Yes, boleh minum betul. direct pun boleh, tak ada masalah. 6 bulan, yes. 6 bulan ke atas boleh minum direct. And then kalaulah untuk kita yang sihat-sihat ni, Masya Allah, better, sangat bagus untuk kita ambil supaya kita kata mendapat khasiat daripada bahan aktif yang kita panggil thymoquinone dalam habatus sauda. Apa nun? Thymoquinone. Ui, thymoquinone. Oh, dalam habatus sauda lah. Yes. Yes, dalam bahan aktif dalam habatus sauda. Sebenarnya cara sebut tu macam-macam lah Akmal, tapi biasanya dalam jurnal-jurnal dia akan just tulis TQ, TQ refer kepada bahan aktif dalam habatus sauda, yang mana kalau untuk masalah banyak sangat orang kata kelebihan dia, antaranya untuk kalau dalaman untuk masalah berkaitan dengan angin, masalah berkaitan dengan ulcer dan gastrik, sebenarnya sangat-sangat membantu dalam mengurangkan keradangan pada permukaan perut yang luka dan sebagainya. So tinggal pada kita sajalah nak apply tu, nak amalkan tu, dan sebenarnya tak ada masalah lah untuk ambil bersama dengan minyak zaitun pada waktu pagi. Boleh dijadikan amalan lah. Ya, itu dia minyak zaitun. Minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda ni belakang ni dengan olive. Di-blendkan sekali, kita boleh sapu dekat baby tu. Okey, saya pun tahulah benda ni. Okey. So, soalan yang seterusnya. Soalan ni biasa. Bila kita berkenaan dengan produk-produk yang lebih kepada untuk kesihatan, orang kata ada kelebihan untuk menyembuhkan kesihatan dan sebagainya. Dia tanya, adakah minyak habatus sauda ini boleh diambil oleh orang yang mengalami sakit kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit-penyakit lain? Adakah sesuai? Okey, terima kasih atas soalan Akmal. Okey, suka untuk Kak Cik quote lah satu artikel untuk menjawab soalan tu, satu artikel yang mana bercakap tentang Nigella sativa, nama kepada habatus sauda, a promising natural remedy for wide range of illness, yang mana membincangkan tentang pelbagai khasiat yang ada pada habatus sauda. Antara yang disebut adalah peranan habatus sauda terhadap mereka yang mempunyai masalah diabetes. Yang ini kita tidaklah kata dia penawar bagi penyakit diabetes, tidak, tapi kita melihat ada khasiat-khasiat yang sangat membantu pesakit diabetik. Antaranya satu eksperimen terhadap 99 orang pesakit diabetes yang mengambil 1.5 hingga 3 ml habatus sauda sehari. So dosage ni pun kita boleh cuba apply untuk mungkin ada pengguna atau keluarga kita yang ada masalah diabetik. So selama 20 hari. Okay, so just ingat dia punya sifir dia 3 ml selama 20 hari, alhamdulillah menunjukkan kadar penurunan ataupun kestabilan dalam bacaan gula dalam darah. So adakah kita bila ambil habatus sauda kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita bila ingat bila dah ambil habatus sauda boleh simply tinggal ubat hospital. So itu antara yang mungkin kita kena betulkan. Sebab apa? Sebab ubat tu kita teruskan seperti biasa, tapi tubuh kita memerlukan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi untuk membantu meningkatkan fungsi organ dalam tubuh, meningkatkan kesihatan sel dan sebagainya. So tak ada masalah untuk ambil, cuma jarakkanlah sedikit. Biasa so kita ambil yang ni pagi, habatus sauda ni kita ambil pagi, so ubat tu mungkin selepas breakfast dan sebagainya. So tak menjadi isu, bahkan membantu pula. Yang artikel review yang Kak Cik sebut tadi adalah satu artikel daripada website, lupa pula websitenya, tapi satu website yang evidence based complementary and alternative medicine, Hendawi, Hendawi punya website. So boleh cari, boleh tengok. Sama juga sebab soalan Akmal tadi berkait juga dengan orang yang masalah darah tinggi, juga ada kajian orang yang ada masalah dengan Alzheimer, masalah saraf Alzheimer, Parkinson, epilepsi, sawan dan sebagainya.
bukanlah bererti kita menidakkan ubat-ubat yang sedang diambil oleh mereka, tetapi ia adalah satu komplimen, satu makanan yang menjadi pelengkap, melengkapkan nutrisi kepada mereka yang ada masalah-masalah seperti yang kita sebutkan tadilah. Oh, okey. Itu dia macam-macam istilah-istilah TQ, quinine macam-macam okey. So kalau kita pergi lebih lanjut itu kalau pergi kepada pihak jadi doktor nanti Kak Cik jadi doktor lagilah apostrofis semua ada. Okey. Alright. Orang kata dari segi pengalaman Kak Cik lah sebagai ada soalan lah Akmal. Ada soalan. Ada soalan Okey. Ada soalan. Okey, sambil-sambil sambil tu Puan Suharfa dia bertanya Kak Cik minta uraikan tentang BSO dan resdung boleh? Tak apa kita jawab soalan Puan Suharfa. Kita jawab dulu kan. Kita jawab dulu. So sebelum kita jawab, dia berkait sikit lah. Sebenarnya Masya Allah ada satu kisah yang sangat signifikan yang direkodkan dalam kitab Fathul Bari. Okay, so kita teruslah kita share pada petang ni insya-Allah. Sebenarnya biasa kita dengar Habbatus Sauda Shifa'un min kulli da'il lasam. Mesti tuan-puan ada terfikir-fikir, tanya-tanya kan, macam mana kita nak apply hadis ni dalam kehidupan kita. Sebab Kak Cik pun daripada bidang Quran hadis, so why not kita bincang sikit berkenaan dengan hadis ni. So kebanyakan pengguna ataupun penjual Habbatus Sauda di sana, termasuklah kita-kita yang afiat konsultan ni, untuk afiat konsultan yang sedang mendengar, apabila kita tengok kepada hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ni, memang kedua hadis hadis ini direkodkan bermaksud dia adalah sahih. Tidak ada ragu-ragu padanya. Okay, kalau tengok kepada secara a glance, tengok secara sekali lalu, maksudnya pada Habbatus Sauda itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Okay, so suka untuk Kak Cik share sebab apa? Kadang-kadang setengah kita hanya melihat daripada sudut luaran saja dan kita gunakan modal itu untuk cakap semua penyakit boleh. Tak ada masalah tanpa kita ada ilmu yang kukuh dan betul dalam kita berinteraksi dan beramal dengan hadis tersebut. Okay, jadi kita tengok apa yang disebut dalam satu kitab yang selalu kita dengar, kitab Tibbun Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim, yang mana menyebutkan maksud penawar bagi segala penyakit. Dalam ayat itu bermaksud penawar itu adalah penawar bagi semua penyakit yang sesuai dengan Habbatus Sauda dengan izin Allah. Maksudnya bukanlah penawar bagi semua. Tapi penawar bagi penyakit yang sesuai dengan Habbatus Sauda itu yang mana Allah izinkan kesembuhan padanya. Okey, maksud dia berbelit sikit tapi maksudnya macam ni lah, kita berpegang bahawa kita berikhtiar dengan Habbatus Sauda sebagai satu syifa, satu kita nak berikhtiar, tapi kita jangan simply cakap dia untuk semua, sesuai untuk semua, sebab dia sesuai untuk penyakit yang mana Allah bagi keizinan pada penyakit itu untuk sembuh dengan Habbatus Sauda. Macam tu. Kita tak boleh simply cakap semua penyakit boleh kan, tanpa kita ada ilmu. Kita tak boleh nak letak semua penyakit yang ni pun orang kata ada yang tempat-tempat yang perlu kita pakai lah. Yes. Sebagai contoh, Imam Ibn Qayyim juga sebut, contoh dalam satu ayat yang menyebut tentang azab yang turun kepada kaum Ad dalam surah Al-Ahqaf. Dalam ayat itu disebutkan bahawa azab Allah ni menghancurkan segala yang ada pada ketika itu. Tapi kalau kita tengok dari sudut tafsir, segala tu bukanlah bermaksud semua termasuk bumi sekali hancur, tidak. Tapi apa yang boleh dihancurkan oleh azab itu adalah bangunan, rumah-rumah, haiwan ternak. So sama juga macam Habbatus Sauda, bila mana Rasulullah SAW menyebut boleh menyembuhkan segala penyakit, tidaklah bermaksud semua penyakit yang ada, tetapi kita faham apa penyakit yang Allah izinkan kesembuhan pada penyakit itu yang sesuai dengan Habbatus Sauda. Dalam masa sama kita teruskan belajar dan mencari, dan signifikan untuk soalan yang diutarakan oleh Puan Suharfah tadi adalah kisah sahabat tadilah, seorang sahabat, boleh Kak Cik kod lah, namanya adalah Ibnu Abi Atiq, yang mana bila menziarahi seorang sahabat yang sakit yang bernama Ghalib bin Abjah, kemudian Ghalib ni jatuh sakit dan kemudian Ibnu Abi Atiq ni menyuruh untuk ambil 5 hingga 7 biji dan
hancurkan sehingga keluar minyak, hancurkan dan titiskan dalam hidung. So penyakit yang dikatakan tu kata Ibn Hajar adalah antara penyakit yang macam bersin, yang mana sampai bersin teruk, macam resdung lah kalau kita kan. So antara kaedah yang boleh adalah kita guna habatus sauda ni, okey, kalau dah dewasa tu sapukan di sekeliling hidung ataupun titiskan terus. Titiskan ke dalam hidung. Tak ada masalah sebenarnya. Sekitar 1 ke 3 titis tu buatlah, sapulah. Sapu sama juga boleh sapu di dada dan sebagainya, insya-Allah. Sangat-sangat membantu. Ambil waktu pagi. Ambil waktu pagi, insya-Allah. Itu dia jawapan daripada Kak Cik Syamila berkenaan dengan resdung. So yang saya tahu sebelum ni kalau resdung kita just titik minum je kan. So boleh titik dalam hidung direct pun boleh Cik ya? Boleh. Boleh. So tak ada masalah. Titik tu banyak mana Kak Cik kalau dalam hidung? Sebenarnya yes. Cubalah satu dulu and then tengok keberkesanan, sebab lain orang kan dia lain orang kata tahap kekuatan resdung dia dan sebagainya kan. Cuba dulu dan masih sama ambil sebagai orang kata amalan harian jugalah, setiap pagi ambil kan. Time yang teruk tu barulah kita titik ataupun sapu pada hidung dan sebagainya. Sama juga dalam contohnya bila kita kata penyakit yang sejuk. Okay, bila habatus sauda ni sifat dia panas kan. So lawannya penyakit yang sejuk, bermaksud jenis yang batuk contohnya berkahak, sesema, sesak nafas, even pening kepala sekalipun, masya-Allah tabarakallah, sebenarnya boleh kita sapu. Sapu di kepala, buat urutan, dan kalau dalam kitab tadi disebutkan supaya dibalut kepala kita ni dengan habatus sauda. Sama juga kalau masalah sakit gigi, kadang-kadang resdung ni sampai boleh merebak sampai ada orang cakap sampai sakit gigi ya Akmal. So boleh juga sebenarnya kita buat sebagai kumur. Maksudnya masukkan habatus sauda dalam air yang suam panas dan kita buat sebagai berkumur dengan air habatus sauda. Macam tu, begitu rupanya. Orang kata banyak benda yang boleh buat dengan minyak batu sauda ni. Bukan satu saja, macam-macam benda sakit dalam luaran. Okay. Alright. So dekat Facebook ni seronok Kak Cik. Sekarang ni kita PKP 2.0 ni, ramai orang duduk di rumah. So dia orang banyak layan Facebook. So alhamdulillah, layan Facebook pun kita layan majlis-majlis ilmu macam ni. Boleh share, right? So terima kasih kepada Zahrina Omar Imran. Assalamualaikum Cik Akmal. Waalaikumsalam. Kita Syaiful, Nabil Fatih, Kak Aida Subang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Cik dan Akmal, nampak sihat. Alhamdulillah. Okey, selamat datang Zee Zakaria, saya hadir. Suarfa Nordima Nordin, alhamdulillah. So dan Nina Sulaiman, memang terbaiklah produk sunnah pada kita semua, alhamdulillah. Pakai share Nordima Nordin. Terima kasih. Dalia Ayub, Faya Nundaya, Arif Effendi, I follow. Puan Nomala Khalid, Puan Susrianti Syamsi, selamat datang. Okey, bila waktu yang sesuai untuk amalkan BSO dan berapa kali sehari? Okey, sebenarnya dia tak ada rigid lah, maksudnya kita tetapkan. Okay? Cuma kalau kita sihat ni memadai, sebenarnya cukup kalau sekali sehari, sekali ke 2 kali. Cuma time kita rasa tak selesa, contohnya kalau untuk yang kes-kes macam demam, dalam kitab disebutkan untuk ambil pada hari yang keempat. Pada hari keempat, maksudnya mungkin 3 hari tu tak ada masalah untuk kita ambil hari pertama, cuma ditekankan untuk hari keempat tu kalau boleh ambil dah. Mungkin dia adalah kalau kita tengok dari sudut sains pada hari inilah, dia ada kaitan dengan mungkin bacterial infection, boleh jadi ada jangkitan kuman ataupun bakteria. Even kalau kita pergi jumpa pada doktor-doktor pakar pun, diorang tak bagi, kadang-kadang diorang tak bagi antibiotik daripada awal kita demam. Diorang kata tunggu 3 hari dulu. So kita nampak signifikannya kat situ dalam kita nak berikhtiar dengan habatus sauda. Tapi kalau boleh ambil daripada awal pun tak ada masalah sebenarnya. Okay. So kalau orang yang sihat 1 ke 2 kali, tapi kalau kita ni ada masalah resdung dan sebagainya, boleh wajibkan 2 kali sehari, pagi dan malam, tak ada masalah. Kalau ada masalah resdung yang teruk ataupun masalah lain lah, batuk dan sebagainya, masalah berkaitan dengan pernafasan, boleh sapu sekali. Makan dan sapu sekali lah, lebih kurang dengan minyak zaitun. So kalau boleh kombinasi tu lagi bagus sebenarnya. Kombinasi dengan poster yang ada kat belakang Akmal tu, ngam-ngam juga habatus sauda dan lebih 30.
Ini Olivi, ini minyak betul soda, okey. Yes. Alright, itu dia. Terima kasih Kak Cik atas penjelasan. Okey. Sama-sama sekarang ni kita dah ada ramai sekarang ni follow. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anda yang baru sampai, yang baru landing dekat kita Facebook. Terima kasih banyak, jangan lupa share. Share banyak-banyak, okey. Pada petang ni kita bersama dengan tetamu istimewa Kak Cik Syamila, Afiat Consultant, bahagian nutrisi dan bahagian master dalam nutrisi, mengkaji berkenaan dengan zaitun pula. Memang orang kata tanya apa petik, jawab semua apa macam tu. Okey Kak Cik. Dalam Kak Cik macam kita sembang macam ni, macam dari segi pengalaman Kak Cik lah. Kak Cik dah lebih kurang 4 tahun 5 tahun dalam Afiat Consultant dalam ejen Olivon ni. So testimoni yang pernah Kak Cik jumpa, pelanggan-pelanggan Kak Cik, boleh Kak Cik kongsikan yang mengamalkan minyak batu sauda ni? Okey, sebenarnya kalau tengok testimoni tu alhamdulillah sangat-sangat banyak. Kalau ikutkan antara yang kita tengok kebanyakan orang-orang tua kita lah sekarang ni mengalami masalah berkaitan dengan inflammation pada lutut. Contohnya keradangan lah sebenarnya. So antara keistimewaan habatus sauda juga adalah mengurangkan kadar inflamasi daripada sendi, juga pada tubuh badan kita, termasuklah sendi. Maksudnya makan tu satu, sapu pun dia juga. Dan yang paling Kak Cik rasa tak boleh lupa lah antara treatment yang diajar oleh Ibn Sina berkenaan dengan untuk menghancurkan batu karang, dan Kak Cik cuba pada seorang pengguna di Kota Baru. Dengan izin Allah, sebelum diamal tu, Masya Allah, tabarakallah, dia memang dah disahkan oleh doktor, memang dia dah ada batu karang yang yang dah terbentuk dalam tubuh. So bila balik tu dia kata dia memang decide dia tak nak buat apa-apa pembedahan, dan anak beliau adalah salah seorang doktor di HUSM di Kubang Krian. So apa yang kita cadangkan, kita kata jangan tinggalkan ubat yang dah dipreskripsi oleh para doktor, tetapi why not dia memang amalkan sepenuhnya lah. Kita bagi dia yang lain lah, Olivi Power Up, Olivi dan sebagainya. Cuma habatus sauda dia belum try. So bila kita kaji, rujuk-rujuk balik kitab-kitab ni kan, Masya Allah tertinggal ni habatus sauda ni macam mana. So beliau amalkan habatus sauda sekitar 7 titis 2 kali sehari. 7 titis 2 kali sehari. Alhamdulillah dengan izin Allah sekitar lebih kurang sebulan macam tu. Beliau pergi check up lagi sekali. Masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah tidak ada lagi batu yang kata nak kena remove tu. Memang tak ada. Memang tak ada. Dia pecah ke ataupun? Yes, kalau ikut dalam kitab Ibn Sina menyatakan bahawa antara kelebihannya adalah untuk memecahkan batu karang yang terbentuk. So kita anggap itulah yang terjadi. Apa pun ialah syifa dengan izin Allah. So memang kiranya sembuh ataupun selamatlah daripada pembedahan yang melibatkan laser sepatutnya, laser batu karang tu tadi. Alhamdulillah. So yang lain, yang tu yang major yang paling orang kata besar lah kan. Orang kata antara testimoni yang kita rasa macam Masya Allah, memang hebat lah Allah bagi kesembuhan melalui ikhtiar ini. Yang lain banyak, antaranya sebenarnya untuk masalah kuning, mungkin ada sahabat-sahabat yang masalah baby kuning dan sebagainya, sebenarnya ada dibincangkan juga dalam kitab untuk kita titiskan sikit pada susu ibu dan bagi pada baby yang kuning. Yang tu pun kita boleh memang ada juga testimoni macam anak-anak Kak Cik sendiri yang minum. Tapi anak tu alhamdulillah memang tak kuning lah. Ketiga-tiga orangnya Allah izinkan tidak kuning langsung, tak ambil darah dan sebagainya. So yang lain resdung memang sesuai lah. Resdung tu memang kalau boleh try lah resdung. Bendanya sangat-sangat Allah bagi kelebihan lah, keistimewaan pada habatus sauda ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang paling saya impress mak dia doktor, anak dia doktor lah. Yes, anak dia doktor. Anak dia doktor. Dahsyat. Dia macam mana Cik? Dia macam orang kata kadang-kadang kita tak habis lagi ikhtiar dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis. So kalau boleh kita rebut peluang tu, sebab kadang-kadang mereka kat luar negara yang tak beriman pun dengan Quran, dengan hadis kan, tapi dia orang rebut ni khasiat-khasiat yang ada pada habatus sauda ni. Tapi kita kadang-kadang terlepas pandang sebab ada depan mata, kadang-kadang naklah yang rare sikit kan. Kadang-kadang produk yang
macam combine macam-macam macam-macam bahan dalam tu, masya-Allah. Why not kita ambil yang organik, neutral, macam produk-produk yang daripada Olive House ni. So kita rebut lah. Ni sebenarnya nikmat yang tak boleh kita dustakan. Nikmat yang ada tetapi jarang ataupun kurang kita ambil berat sebenarnya. Okay. Betul. Dia macam ni lah, orang kata kita nak ikhtiar sesuatu benda tu, especially berkenaan dengan penyakit ni, yang penting yakin kan cik, yakin. Yakin tu benda penting kan. Kita cuba macam-macam untuk janji kita ikhtiar ni, yang penting ada yakin. Kalau tak yakin ni dia kata kurang impact dia tu. Alright. Okay, daripada Nur Ahmi Idris. Masya Allah, tabarakallah. Nur Ahmi, baby kuning berapa titis BSO ke dalam susu ibu? Okey, untuk permulaan boleh cuba 1 titis dulu kalau macam BSO kita ni kan. Okey. Dalam 1 botol, dalam 5 oz macam tu kan. Titikkan dulu 1 titis. Kemudian jangan lupa sapukan di seluruh tubuh baby macam yang Kak Cik share tadi tu. Dengan gabungan di antara olive dan habatus sauda ni. Sebab apa? Sebab walaupun tanpa kita sedar, Kak Cik pernah buat live berkenaan dengan berkat yang ada pada zaitun ni. Berkat ni dia melangkaui kita punya akal fikiran. Maksudnya kadang-kadang kita manusia ni kita fikir banyak ni mungkin kena habis 3 botol dulu kot barulah selesai masalah aku kan. Biasanya kita fikir macam tu. Kita bersandarkan logik. Tapi bila sebut pasal berkat dan juga syifa, sebenarnya dia melangkaui apa yang ada dalam pemikiran kita. Kadang-kadang bila kita yakin macam Akmal cakap tadi, contohnya bila kita combine di antara berkat dan syifa ni, 2 makanan yang disebutkan dalam Quran dan hadis ni, dengan kita iringi bacaan ruqyah pada gabungan 2 minyak ni, sebenarnya kita hadirkan keyakinan yang mana berkat ni tak mesti banyak ataupun sikit, tapi bila Allah nak izinkan keberkatan dan kesembuhan, maka dia boleh terjadi walaupun kita baru sapu sikit, walaupun kita baru sapu 1 kali saja. Sebab penyembuhan itu duduk pada Allah. Adalah kerjaan asy-syafi itu pada Allah yang Maha menyembuhkan. So ikhtiar kita ni satu, tapi kita kena ingat yang sembuh bukan ubat ni, langsung tidak ada kaitan, tapi ikhtiar tu ialah asbab musababnya kan. Cuma antara yang kita buat adalah 1 ke 2 titis macam tu ke dalam susu, and then kita sapukan juga ke seluruh tubuh bayi, dan ibunya memang wajib amalkan supaya orang kata susu tu memanglah lain kualiti kan berbanding duk makan junk food dan sebagainya. Kak Cik memang orang kata tak tinggal lah dalam masa mengandung, masa dalam pantang, sebenarnya tak ada masalah untuk amalkan habatus sauda, minyak zaitun, cuketin dan jus delima, langsung tidak ada masalah. Yang ni mentaliti yang kita perlu ubah lah. Kadang-kadang dalam mengandung kan Akmal kan, takutnya lah nak makan habatus sauda, takutnya nak minum minyak zaitun kan, masa sama duk makan ayam goreng lah, fries lah, ya Allah Rabbi. Air jagung lah macam kan. So kita tak boleh bias lah sebenarnya. Kita kena tengok dari sudut yang lebih luas dengan ilmu yang lebih orang kata ni lah, orang kata yang lebih sahih. Jangan kita dengar-dengar orang cakap tak elok kan, terus kita tak ambil terus. Sedangkan itulah khasiat yang kita duk ambil tu mungkin mudarat dan sebagainya. Saya harap membantulah. Membantu pada yang bertanya Puan Nur Rahmi Puan Nur Rahmi Idris. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Olive House ni macam Kak Cik sedia tahu. Okey. Olive House ni dia, kita sembang berkenaan dengan Olive House sebab yang kita report Olive House Central Region. Production kita pun Olive House Central Region. So kita nak membicarakan berkenaan dengan Olive House lah. Jadi Olive House ni dia mengeluarkan lebih 13 jenis produk. Okey, macam Kak Cik tahu, kita pun tahu, sedia maklum, banyak produk. So kadang-kadang orang kat luar sana, dia bila dia jumpa seseorang usahawan Olive House, Afiq Consultant ke, Afiq Agent ke, kadang dia tanya, dia pergi dekat minyak zaitun. Minyak zaitun ni okey ke? Agent tu kata, okey, bagus. Dia pergi kat minyak betul sauda. Ni minyak betul sauda ni baik ke? Okey, boleh. Bagus. Dia pergi kat cuka batin. Baik, bagus, okey, semua bagus. So kadang-kadang dia confuse. Saya ni sebenarnya nak pernah makan yang mana satu kan? Semua bagus. Mak tanya oat bagus, terbaik. So banyak, semua jangan banyak sangat orang kata semua produk Olive House ni bagus. Tapi
kadang-kadang boleh mengelirukan pelanggan ataupun pengamal kita. Jadi nak minta kecil komen sikit dengan isu tersebut, situasi tersebut. Okey. Terima kasih Akmal. Soalan yang sangat baik, soalan yang sangat bagus. Okey, sebenarnya tubuh kita ni memang Allah buat memang sebaik-baik kejadian, dan sebenarnya ada nutritional needs yang perlu kita penuhi, hak kepada tubuh kita ni. Maksudnya kadang-kadang kita ingat ni tubuh badan kita, suka hati kita lah kan, nak makan apa, nak buat macam mana, Masya Allah kan. Sebenarnya bila mana kita tengok kepada Al-Quran contoh yang paling dekat lah, paling signifikan sebenarnya, basic sebenarnya. Kalaulah tuan-puan rasa suka nak amalkan semua produk, kita faham di wabak pandemik ni bukan senang untuk orang kata merancang ekonomi sebenarnya. So bila cakap semua baik kan, kadang-kadang terduduk juga kalau nak beli semua produk. Kadang-kadang sukar, lagi-lagi kita di zaman yang menguji semualah termasuk ekonomi. So antara yang kita tengok dalam surah At-Tin kan, Wat-Tin waz-Zaitun, kat situ sebenarnya ada sifir yang mudah, iaitu lafaz sumpah dengan buah tin dan zaitun, yang mana antara nutrisi paling basic yang diperlukan oleh tubuh manusia. Okay, kalau zaitun dia refer kepada lemak sihat yang mana penting untuk pembinaan sel baru, untuk kita punya kata tubuh tisu-tisu dalam tubuh, sel dan tisu dalam tubuh. Dan juga tin pula ataupun buah tin khususnya untuk menjadi pembekal kepada potasium dan juga mineral penting dalam tubuh, juga untuk kestabilan emosi dan sebagainya. So kalau jenis tadi yang kita depression, stress dan sebagainya, basic dah ada kat situ pada watin wa zaitun. Cuma apabila kita datang pula ke zaman yang mana kita diuji dengan masalah COVID-19 ni, dan kita tengok pula signifikan dia, masalah itu berkait dengan pernafasan kan, semua kita tahu berkaitan dengan paru-paru, menyerang pernafasan, jadi sesak nafas dan sebagainya. Kalau boleh kita wajibkan satu lagi diet iaitu habatus sauda, juga madu ke dalam kita punya pengambilan harian. Sebab kadang-kadang bila kita niat tu, Allah akan permudahkan urusan kita. Niatlah kita nak beramal, kita nak ikhtiar, mungkin kita akan kurangkan orang kata pembelian bahagian-bahagian keperluan yang lain, ataupun kita punya inilah kan, ekonomi kita ni kita rancang, dan kita doalah supaya kita ada rezeki untuk beramal dengan makanan-makanan yang terbaik. Dan kalau berjumpa dengan Afiat Kesihatan dan sebagainya, rujuk cara makan yang terbaik supaya orang kata kita tak membazir. Kadang-kadang orang tu dia contoh dia kata tak apalah habatus sauda ni nak bagi tahan lama kan, sekali makan satu titik je. Kita bukan nak makan bagi ada iklan kat situ. Kita bukan nak makan supaya tahan lama habatus sauda ni, tidak kan, tapi kita nak bagi ada kesan yang positif kepada tubuh badan kita. Kita tak nak habatus sauda ni tahan sampai 1 tahun. Tapi kita duk main resedung lagi, ya Allah, demam lah, tak surut-surut. Sebab apa? Nak bagi tahan lama produk. Okay. So tu antara yang kita perlu faham lah dalam kita beramal ni. Kita tahu kita ambil sebab apa, dan kalau boleh elakkan lah produk-produk yang tak tahu orang kata asal usulnya. Sebagai contoh, tak tahu produk tu ada KKM approval ke tidak, ataupun tak tahu suplemen tu siapa yang keluarkan, doktor mana nak rujuk dan sebagainya. So elakkan daripada mengambil produk yang kita tak tahu nak rujuk pada siapa. So kelebihan yang ada pada Olive House, Masya Allah, di Central Region ataupun di seluruh Malaysia sebenarnya, kita dah ada Afiat Consultant yang boleh bantu tuan-puan, orang kata para pengguna ni, kaedah yang terbaik untuk masalah yang sesuai dengan tuan-puan, insya-Allah. So kita ni lah orang kata, jangan ragu-ragu lah dengan produk Olive House ni. Betul, jangan ragu-ragu. Betul, macam Kak Cik cakap tadi, satu bijak batu sodak tahan sampai 1 tahun. Jadi aduh, kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang mengamalkan produk Olive House, kadang-kadang dia orang sayang Cik. Dia sayang mahal. Ya, sayang. Sayang mahal, jangan. So isu dia contohkan Akmal kan, kalau kita beli sabun basuh baju lah sebagai contoh kan, kita basuh baju satu mesin penuh, full load kan, lepas tu kita letaklah sabun tu setengah sudu je. Sebab apa tu? Nak bagi tahan lama sabun tu, takut habis. So isu dia, adakah kita nak bagi tahan lama sabun ataupun kita nak bagi bersih baju tu. Sama konsep macam pada tubuh kita. I like. Oh, saya suka. Betul. Tepat sekali. Betul lah. Kita nak
daripada kata macam minyak zaitun olive lah lebih kurang. Yes. Habis lama pun sebulan lah. Sebulan, yes. Sepatutnya sebulan dah habis. Wajib. Tanya dah ada lagi minyak zaitun, ada lagi. Dah berapa lama beli? 6 bulan. 6 bulan kenapa? Sip jimat. Jangan macam tu. Tak boleh lah kan. Tak boleh. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana, pengamal-pengamal produk Olive House ni, jangan jimat-jimat. Okay. Amalkan orang kata mengikut dos yang dinasihatkan oleh usahawan-usahawan Olive House. Macam Kak Cik cakap tadi, kita nak bersihkan baju ke kita nak simpan sabun tu? Kita nak bersihkan baju tu kan. Sabun tak apa, kita boleh cari lain. Okay. Sambil-sambil tu, kepada anda yang mungkin yang ingin mendapatkan produk Olive House, khususnya minyak zaitun, olive plastik dan juga minyak batu sauda ni, kalau area Pasir Mas, boleh call Kak Cik sendiri, boleh kan? Yes, boleh. Boleh call Kak Cik, boleh COD, boleh jumpa, boleh explain, boleh selfie dan sebagainya lah. Kalau di sekitar Lemah Kelang dan Negeri Sembilan, boleh terus drop. Boleh tengok dekat kita bawah pun, dekat bawah komen-komen pun ada ejen-ejen yang kita lantik secara rasmi. Anda boleh pergi ke website kita untuk dapatkan info tu di www.olivehousetouYou.com. Kat situ anda boleh cari ejen-ejen ataupun usahawan-usahawan yang berdekatan dengan anda untuk mendapatkan produk Olive House. Okey Kak Cik, soalan yang terakhir. Kita nak pergi soalan yang terakhir. Sekarang ni kita kalau tengok penyakit ni orang kata pergi mana-mana pun dia orang mesti ada. Tak kisah dia gemuk ke, tak kisah dia badan besar ke, dia badan kecil ke kan. Iaitu penyakit kolesterol. Penyakit kolesterol. Kadang-kadang kolesterol ni dia orang kata agak sensitif dengan orang-orang yang bersaiz extra size ni. Kan? So dia orang pun nak cuba untuk menurunkan kadar berat badan, nak kecilkan saiz. Dia orang tanya minyak batu sauda ni relevan tak untuk turunkan bacaan kolesterol dan boleh diet tak? Silakan. InsyaAllah. Sebenarnya soalan Akmal ni memang sangat-sangat relevan lah dengan situasi kita pada hari ni kan. Sebenarnya tubuh saiz gemuk ataupun kurus tu sebenarnya sekarang pun dah orang kata dah jadi isu kedua dah. Kadang-kadang kurus pun tinggi kolesterol, yang yang obesity pun tinggi dia punya kadar kolesterol. So kalau tengok memang batu sauda juga adalah salah satu sumber lemak yang sihat, minyak yang mana membekalkan lemak sihat pada tubuh. Yang mana kita faham kalau pengambilan lemak sihat ni dia akan membantu untuk menstabilkan paras kolesterol yang baik dalam tubuh dan juga menghapuskan kadar kolesterol yang tidak baik dalam tubuh kita. So saiz dia kecil tapi manfaat dia masya-Allah tabarakallah sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat. So rugilah kalau kita tak amalkan untuk kesihatan keseluruhan sebab kadang-kadang kita ikhtiar untuk kolesterol tapi Allah izinkan untuk masalah-masalah lain. Macam tadi kita bincang pasal macam-macam migraine ke, resdung, masalah pening kepala yang teruk, mungkin masalah batuk dan sebagainya. So kalau kita boleh jadikan sebagai amalan, itu adalah yang terbaik lah, terutama yang ada masalah kolesterol. Tapi wajibkan diri anda untuk beramal dengan syifa min kulli da' ni, syifa yang disebut dalam hadis ni insya-Allah. Dan kalau nak lebih terbaik lagi, dia memang kena pair dua-dua sinergi kan. Yes, sinergi kan itu yang lagi bagus lah. Sinergi kan, pagi-pagi tu terus sinergi tak ada masalah. Ambil minyak dan habatus sauda sekali pada waktu pagi tu. Jangan campur siap-siap kan. Masa nak makan tu barulah ambil minyak zaitun, lepas tu baru titis dengan habatus sauda. Satu-satulah satu-satu. Ya. Kita memang dalam olive oil ni pun memang kita tak campurkan 2 dalam 1, 5 dalam 1, 10 dalam 1. Sebab apa? Salah satunya setiap produk tu dia ada khasiat dia tersendiri. Betul. Okey. Ada soalan Akmal, ada soalan. Okey, daripada Anak Osman. Anak Osman, Assalamualaikum. BSO boleh turunkan gula dalam darah. Saya minum selepas makan. Itu dia. Dia kongsi dia berkongsi. Berkenaan dengan minyak batu sauda, dia amalkan BSO. Gula dalam darah pun turun sekali. Ya Allah. Tadi baru kita bincang kan. Diabetes kan? Yes, diabetes.
Tadi kita bincangkan eksperimen terhadap 99 orang pesakit diabetes tadi yang ambil 3 ml dalam masa 20 hari turun. Dengan izin Allah ada pula yang berkongsi memang Allah bagi turun. So why not berikhtiar kan dengan habatus sauda ni. Kecil tapi power. Betul. Kecil tapi power. Itu dia tagline dia, kecil tapi power. Tapi nak selit sikit lah orang kata, jangan lupa untuk dari segi pemakanan kita kecil, betul pemakanan kita, pemakanan seharian kita tu, pengamalan air putih dan sebagainya. Itu kan produk Olive House terbaik. Alright. Jadi insya-Allah setakat itu saja. Kalau ada rezeki nanti kita jemput lagi Kak Cik Syamila. InsyaAllah. Terima kasih Kak Cik Syamila pada hari ini yang orang kata yang berkongsi kepada Olive House Intelligent punya page Olive House pada hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dan sekali lagi Kak Cik Syamila, kalau nak follow Kak Cik di mana? Kak Cik punya media sosial? Dekat komen-komen tu ada yang Kak Cik komen tu, so boleh follow. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan kita akan keluarkan, Kak Cik akan keluarkan e-book yang pertama insyaAllah dalam seminggu 2 lagi. So stay tune lah, follow. InsyaAllah kita akan selalu berkongsi di wall Facebook dan insyaAllah kita akan launch lah e-book, first e-book insyaAllah. Dahsyat, saya doakan majlis berjalan dengan lancar. Macam mana nak dapatkan e-book tu? Ada syarat-syarat kan? Kena beli ke apa? Kalau ikutkan boleh nanti untuk harga yang pre-order, tu dia. Harga pre-order nanti Kak Cik bagi link, dekat komen mungkin ada yang nak dapatkan detail berkenaan dengan habatus sauda, kita masukkan terus dia punya kajian-kajian saintifik, mana rujukannya supaya kita ni beramal dengan ilmu yang betul lah. Bukan kata sembrono, dia tak boleh main petik-petik, main Google tak boleh. So kita kena rujuk kan kajian-kajian, eksperimen yang telah dibuat. InsyaAllah orang kata bermanfaat lah untuk sahabat-sahabat ejen insyaAllah. So nanti kita bagi detail dekat komen insyaAllah. Okey, terima kasih Kak Cik. Dah nak keluarkan satu e-book Alhamdulillah boleh kita sambil-sambil mengkaji Afiq Consultant, Afiq Agent, khususnya boleh orang kata teruskan timba ilmu. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Kak Cik Syamila atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Anda juga boleh follow Kak Cik Syamila Robli di Facebook, dan kepada anda semua yang ingin mendapatkan produk-produk Olive House boleh terus mengunjungi Afiq Consultant, kedai ada, di Shopee ada, di macam-macam lah, semua di satu Malaysia semua ada. Khususnya di Pasir Mas boleh terus jumpa Kak Cik Syamila. Di Lembah Kelang dengan Negeri Sembilan Putrajaya boleh terus ke website kita untuk dapatkan nombor telefon dan juga ejen yang berdekatan. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Kak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.